Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya Muhammad Amir Firdaus bin Muhammad dan beberapa ahli kumpulan saya lain akan melakukan pembentangan mengenai isu pencemaran air di negara kita ini. Okey, jadi saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Air merupakan salah satu sumber utama bagi manusia serta hidupan lain di bumi ini. Ianya merupakan komoditi yang sangat berharga kerana hampir semua aktiviti yang dilakukan memerlukan air, seperti menjana ekonomi dalam bidang pertanian, perikanan dan sebagainya. Terdapat satu firman Allah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Anbiya ayat yang ke-30 menjelaskan dengan maksudnya bahawa dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapa kamu tidak mahu beriman? Ayat ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya air dalam kejadian pelbagai makhluk Allah. Sehubungan dengan itu, dengan beralihnya zaman dan teknologi yang semakin canggih ni, manusia semakin lupa untuk menjaga tanggungjawabnya untuk menjaga dan melihara kebersihan sumber air di dunia ini. Hal ini demikian kerana terjadi pencemaran air disebabkan aktiviti-aktiviti manusia yang memberi kesan-kesan negatif kepada sekeliling. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), air yang tercemar adalah komposisinya diubah sesuai sehingga tidak memenuhi syarat penggunaannya dalam keadaan semula jadi. Pencemaran air semestinya memberi impak yang negatif kepada manusia kerana terdapat kehadiran bahan kimia atau komponen lain seperti mikroorganisma, logam berat atau sedimen yang lebih besar daripada keadaan semula jadi. Dengan adanya bahan pencemar tersebut, ia akan mengurangkan kualiti air tersebut sehingga menjejaskan penggunaannya. Berdasarkan satu kajian yang dijalankan oleh pensyarah UiTM, hanya 53% lembangan sungai di Malaysia dikelaskan sebagai sungai yang bersih, manakala 42% adalah sungai yang tercemar dan bakinya dikategorikan sebagai tercemar teruk. Hal ini menunjukkan bahawa isu pencemaran air di negara kita ini semakin serius dan menjadi antara topik hangat yang giat dibincangkan oleh masyarakat. Umum mengetahui topik ini hangat dibicarakan baik dalam kalangan masyarakat maupun pihak berkuasa. Saya, Aiman Syafiq bin Mansur, akan mengupas dan membongkar punca di sebalik krisis pencemaran yang semakin berleluasa ini. Antara punca utama pencemaran air di Malaysia ialah datang daripada sikap masyarakat Malaysia sendiri yang suka membuang sampah ke dalam sungai. Sikap yang tidak bertanggungjawab dan terkawal ini menyebabkan sungai sudah tidak lagi selamat untuk sebarang aktiviti seperti berkelah dan mandi manda. Memetik laporan harian Metro, dianggarkan sebanyak 14 juta tan sampah setahun bakal dikutip menjelang 2022. Anggaran ini dibuat berdasarkan kepada trend pungutan sampah setiap hari di seluruh negara yang merekodkan peningkatan sejak tahun 2012. Pertambahan kutipan sampah sarap harian juga disebabkan adanya kes-kes kecil yang menyumbang kepada peningkatan sampah sarap, terutama pada awal kes pandemik COVID-19 dikesan. Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Halim, pakar tadbir urus persekitaran di Universiti Putra Malaysia berkata, penggunaan pelitup muka dan kit ujian kendiri COVID-19 yang berlebihan telah membawa kepada peningkatan drastis sisa perubatan dan dilabel sebagai sampah baru. Kotor, busuk dan menggelikan, itulah ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan keadaan Sungai Tebrau yang terletak berhampiran Kampung Bakar Batu, Johor. Ia dipenuhi dengan pelbagai jenis sampah sarap sejak 20 tahun lalu. Sungai Tebrau yang dahulunya merupakan lokasi utama nelayan mendapatkan hasil hidupan laut yang berkualiti, kini sungai tersebut seolah-olah bertukar menjadi tempat pembuangan terbuka. Memetik laporan berita harian, tinjauan telah dilakukan di kawasan sungai berkenaan dan mendapati pelbagai jenis sampah termasuk botol minuman, beg bungkusan dan makanan serta plastik sampah yang bertebaran dari bahagian tebing sehinggalah yang terapung di tengah sungai berkenaan. Bukan itu sahaja, pencemaran air juga boleh berlaku akibat daripada pembuangan sisa-sisa toksik daripada kilang. Ini berikutan daripada perbuatan pihak-pihak atau individu yang tidak bertanggungjawab yang hanya memikirkan periuk nasi sendiri tanpa memikirkan kesan kepada sungai-sungai di Malaysia. Kebiasaannya, sisa-sisa daripada kilang yang dibina berhampiran tepi sungai akan dialirkan terus ke dalam sungai untuk melupuskan sisa buangan dengan cara yang lebih mudah. Secara tidak langsung, pihak pengurusan kilang tidak perlu menanggung kos pelupusan sisa toksik tersebut. Apakah anda masih ingat Malaysia pernah digembarkan dengan satu kes besar yang berlaku di Pasir Gudang, Johor? Kes tersebut berjaya meraih tumpuan seluruh rakyat Malaysia. Ia berikutan kes pembuangan toksik di sungai tersebut telah mengakibatkan hampir 1,000 orang yang majoriti terdiri daripada pelajar dari 3 buah sekolah di sekitar Pasir Gudang. Melalui penyiasatan, sebuah lori tangki dipercayai telah membuang sisa kimia ke sungai Kim Kim pada awal pagi. Sikap tidak
bermoral itu telah menggugat kesejahteraan penduduk kawasan tersebut sehingga mencetus beberapa gejala seperti sakit kepala, loya, pengsan dan kesukaran bernafas. Saya Ahmad Faik akan meneruskan perbincangan tentang punca-punca berlakunya pencemaran air. Punca berikutnya adalah penggunaan racun sintetik dalam aktiviti pertanian. Racun sintetik yang sukar terurai secara semula jadi akan menyerap masuk ke dalam tanah lalu tersebar ke sungai-sungai melalui air dalam tanah dan seterusnya ke laut. Sungai-sungai utama di Cameron Highlands iaitu Sungai Bertam, Sungai Terla dan Sungai Icat didapati tercemar dengan bahan racun perosak yang diharamkan penggunaannya oleh kerajaan. Puncanya adalah pembukaan kebun sayur dan bunga yang tidak terkawal sehingga memasuki kawasan rezap sungai lalu memusnahkan zon penampan di tebing-tebing sungai. Hal ini mengakibatkan aliran masuk air permukaan yang mengandungi tanah, baja dan racun pertanian secara langsung ke dalam air sungai. Selain itu, industri peternakan haiwan seperti babi dan ayam juga turut didapati menyebabkan pencemaran air apabila para peternak melepaskan sisa-sisa kumbahan ke dalam saluran air yang akan mengalir ke parit-parit dan sungai-sungai. Antara kawasan yang terjejas adalah Sungai Kuning di Tampin Negeri Sembilan pada tahun 2021 dan Tanjung Sepat, Selangor pada tahun 2022. Seterusnya, tumpahan minyak adalah salah satu bentuk pencemaran yang diakibatkan oleh pembebasan cecair petroleum hidrokarbon ke alam sekitar. Istilah ini biasanya digunakan untuk tumpahan minyak marin di mana minyak akan dilepaskan ke lautan atau pesisiran pantai, tetapi tumpahan minyak juga boleh berlaku di daratan, termasuklah di sungai-sungai. Port Dickson Negeri Sembilan adalah antara kawasan perairan pantai yang tercemar akibat tumpahan minyak oleh kapal-kapal dagang yang berlabuh secara haram, menjejaskan industri perikanan di kawasan tersebut. Sungai Paya Setokok di Melaka pula tercemar pada bulan Jun 2022 oleh kerana tumpahan minyak dari sebuah premis perindustrian. Manakala 3 loji rawatan air di Sik Kedah terpaksa ditutup pada bulan November 2020 menyebabkan gangguan bekalan air terhadap ribuan penduduk di sekitar. Hal ini berpunca daripada berlakunya tumpahan minyak ekoran pemasangan paip di sebuah tapak projek di Kampung Gading, Jenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Mustafa dan sekarang saya akan teruskan dengan kesan-kesan pencemaran air. Jadi sudah terang lagi bersulur situasi pencemaran air yang kian meningkat sememangnya menyumbang kepada pelbagai kesan negatif. Kita seharusnya mengambil berat mengenai isu ini kerana kesan buruk daripada pencemaran air ini bukan sahaja memberi impak kepada alam sekitar dan kehidupan akuatik, malah ianya juga secara tidak langsung memberi impak kepada manusia, terutamanya dari aspek kesihatan. Impak utama yang perlu kita ketengahkan dalam menangani isu pencemaran air ini ialah sumber air yang tercemar akan menjejaskan kesihatan manusia. Pembuangan sampah sarap ke dalam air boleh menyebabkan pembiakan bakteria di dalam air. Seterusnya, memberi kesan buruk terhadap manusia. Hal ini demikian kerana air merupakan sumber yang sangat penting bagi manusia sama ada digunakan dalam masakan atau minuman. Di samping itu, pencemaran toksik di dalam air boleh menyebabkan manusia menjadi sakit kepala, kebas-kebas dan jarak penglihatan menjadi kabur. Penyakit lain yang boleh dikaitkan dengan pencemaran air adalah cirit pirit, kanser usus, gatal-gatal iaitu alahan dan juga jangkitan kuman. Ianya berpunca daripada terjejasnya rantaian makanan. Sebagai contoh, apabila manusia memancing di perairan yang tercemar, ikan yang mereka peroleh adalah ikan yang berpotensi tinggi untuk mempunyai penyakit. Jadi manusia akan memperoleh penyakit apabila mereka memakan makanan tersebut.
Selain itu, kesan atau impak daripada pencemaran air ialah menjejaskan alam sekitar dan kehidupan akuatik. Hal ini kerana sisa toksik yang dibuang daripada industri akan menyebabkan sisa kimia berkumpul di laut dan sungai. Justru itu, pH air akan meningkat kerana sisa perindustrian sering mengandungi pelbagai sebadan toksik yang akan menjejaskan dan merosakkan kesihatan kehidupan akuatik dan makanannya. Selain itu, racun turut mengakibatkan kesan yang buruk dan menyebabkan kehilangan habitat kepada kehidupan akuatik. Sebagai contoh, kehidupan akuatik yang perlu dipelihara seperti penyu boleh mati akibat memakan sisa plastik akibat pembuangan sisa domestik ke laut. Statistik menunjukkan bahawa lebih kurang 78% penyu mati adalah disebabkan tertelan sisa plastik yang dianggap makanan bagi mereka. Penyu telah diwartakan sebagai haiwan yang dilindungi disebabkan populasi penyu yang kian pupus. Pencemaran air juga menjejaskan tekanan oksigen di dalam air, di mana pengurangan oksigen akan menyebabkan kematian kehidupan akuatik. Sisa toksik di permukaan air akan mengurangkan jumlah cahaya matahari yang dapat menembusi air, seterusnya mengganggu pertumbuhan fotosintesis dan mikroorganisma. Bahan kimia beracun yang tercemar di dalam air dapat mengubah warna air, juga dikenali sebagai eutrofikasi. Eutrofikasi ataupun hypertrofikasi adalah tindak balas ekosistem terhadap penambahan bahan-bahan tiruan atau asli yang terkandungnya bahan fosfat melalui deterjen, baja dan juga sampah sarang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Airi Ahmad akan meneruskan pembahasan kesan pencemaran air ini. Pencemaran air yang berlaku atas faktor kemajuan teknologi yang berfungsi sebagai ejen penyejuk membuatkan kualiti air semakin merundum apabila dilepaskan ke punca air yang berhampiran. Hal ini demikian kerana apabila air yang telah diguna pakai akan disalurkan kembali ke kawasan punca air seperti laut yang akan membuatkan kualiti air berubah pada suhu yang agak panas. Hal ini secara tidak langsung akan mengganggu ekosistem hidupan laut yang tidak dapat mengadaptasi dengan perubahan suhu air tersebut. Justru itu, pihak yang bertanggungjawab perlulah mengambil tindakan untuk mengurangkan kerosakan terhadap kualiti air yang telah diguna pakai bagi memastikan hidupan laut yang berhampiran tidak akan terjejas. Seterusnya, pencemaran air juga merupakan salah satu faktor berlakunya bencana alam iaitu banjir pada masa ini. Banjir merupakan satu bencana yang dapat memberikan impak yang mendalam terhadap penduduk. Seperti sedia maklum, banjir berlaku kerana sikap manusia yang mengambilkan tanggungjawab terhadap sampah sarap yang mengakibatkan saliran air ke sungai atau laut tersumbat sehingga menyebabkan kenaikan air yang mendadak apabila tibanya musim hujan. Hal ini dapat dibuktikan juga apabila air yang membanjiri kawasan setempat sangatlah kotor dan dipenuhi dengan sisa sampah yang akan meninggalkan kesan terhadap persekitaran apabila sudah surut. Jadi secara konklusinya, banjir dapat dielakkan dengan pengurusan sampah yang efektif oleh semua pihak. Akhir sekali, pencemaran air dapat menjejaskan keindahan alam. Hal ini dapat dibuktikan dengan suasana alam semula jadi, terutamanya kawasan perairan pantai. Sampah sarap dapat dilihat memenuhi kawasan pantai tersebut dalam keadaan yang agak banyak sehingga tidak indah untuk dipandang. Hal ini berpunca daripada sifat manusia yang tidak bertanggungjawab membuang sampah sendiri dengan bersahaja di kawasan pantai. Akibatnya, kawasan pantai dipenuhi dengan sampah sarap. Bahkan juga ada sampah tersebut juga mengikut arus air sehingga ke air laut yang mengakibatkan kerosakan kehidupan marine. Kerana kekurangan kesedaran sivik, sampah sarap tersebut akan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan yang terhasil daripada bakteria-bakteria dari bahan tercemar yang dibuang. Hal ini akan menjadi lebih teruk apabila ia menyebabkan kepupusan hidupan dalam air di kawasan tersebut. Seperti yang kita tahu, sungai merupakan nadi kehidupan semua benda hidup termasuk manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sungai memberikan sumber air bersih kepada kita untuk menyempurnakan kegiatan asas harian kita seperti makan dan minum. Oleh itu, berbagai pihak perlu mengambil tindakan dengan mengadakan langkah pengawalan kebersihan sungai bermula dari sekarang. Dalam hidup bermasyarakat, cara untuk memulakan langkah pengawalan menjaga kebersihan sungai boleh dilakukan awal oleh pihak sekolah. Peranan pihak sekolah wajar terlibat sama dalam memupuk nilai-nilai murni dalam penjagaan sungai. Anak muda di usia muda perlu diberikan kesedaran tentang betapa pentingnya sungai dalam kehidupan. Antara contoh yang boleh diambil ialah khidmat panitia pendidikan sivik dan kewarganegaraan sebagai salah satu aktiviti khidmat masyarakat.
Sebagai contohnya, beberapa aktiviti yang sesuai boleh dilakukan seperti melihat punca pencemaran, mengenal pasti komuniti, memungut sampah, menebas rumput di pinggir dan membersihkan taman di sekitar sungai. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan dalam mendidik anak-anak tentang pemeliharaan sungai. Ini kerana ibu bapa adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak sejak mereka dilahirkan lagi. Oleh itu, ibu bapa perlulah menunjuk dan melakukan pembuangan sampah di tempat yang betul di hadapan anak-anak sejak usianya kecil lagi, di samping menyuruh anak melakukan dengan arahan-arahan dan panduan yang betul. Jika berada di luar rumah, sediakan bekas sampah atau jika tiada bekas makanan seperti gula-gula, pastikan anak-anak dipesan memasukkannya dalam poket dan membuangnya bila terjumpa tas sampah. Seterusnya, pihak yang bertanggungjawab dalam mengatasi pencemaran air ialah industri atau kilang-kilang. Langkah yang perlu diambil oleh syarikat-syarikat untuk menangani isu pencemaran air ialah dengan mengurangkan penggunaan bahan kimia. Mereka harus mencari cipta cara untuk melupuskan sisa toksik dengan efisien tanpa membuang ia di sungai atau sumber air. Antara contoh yang boleh diambil adalah dengan melupuskan sisa toksik dengan membakar dalam insinerator yang bersuhu tinggi serta mempunyai penapis asap agar tidak berlakunya pencemaran udara. Selain itu, peranan pihak media massa juga diperlukan dalam menangani isu pencemaran air. Media massa ini termasuklah televisyen, radio, telefon bimbit, komputer dan surat khabar. Sejak dahulu lagi, semua masyarakat menyedari bahawa media massa memainkan peranan penting dalam mempengaruhi, membentuk dan mengubah cara pemikiran pembacanya. Media massa kini perlulah lebih banyak memberi maklumat tentang isu pencemaran air di seluruh negara melalui slot-slot iklan dan dalam siaran-siaran di televisyen. Hal ini disebabkan penyelesaian kepada segala permasalahan ini dapat diselesaikan secara tuntasnya apabila pelaku, pemilik tanah dan pihak berkuasa tempatan dilibatkan bersama. Akhir sekali, pihak yang paling penting dalam mengawal berlakunya pencemaran air adalah pihak kerajaan. Antara langkah kerajaan yang telah diambil dalam mengatasi pencemaran air dengan mengadakan kempen Cintai Sungai. Kempen Cintai Sungai telah dimulakan sejak tahun 1993 yang telah dianjurkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran. Kempen ini menumpukan kepada aktiviti gotong royong membersihkan sungai. Selain dapat merapatkan hubungan antara masyarakat, aktiviti gotong royong juga dapat menyemai sikap mencintai sungai kita dalam kalangan masyarakat setempat. Seterusnya, pihak kerajaan perlu memperketatkan undang-undang melarang pembuangan sampah sara domestik ke dalam sungai. Kedegilan masyarakat membuang sampah merata-rata perlu dikenakan hukuman yang berat dan setimpal seperti saman wang tunai dan hukuman penjara serta mengadakan khidmat sosial secara percuma dalam tempoh yang telah ditetapkan. Justru itu, cadangan mengadakan program mendidik pesalah dengan mempelbagaikan kegunaan sampah dan pengurusan secara positif seperti proses kita semula dan membuat baju kompos sebagai satu langkah yang bijak. Jadi kita telah sampai ke bahagian terakhir dalam pembentangan kali ini, iaitu kesimpulan. Konklusinya, air merupakan sumber semula jadi yang diperlukan oleh semua makhluk hidup, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Kuantiti dan kualiti sumber air telah merosot akibat daripada perindustrian dan pembangunan. Aktiviti manusia yang bermacam-macam telah merosakkan bekalan air sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jadi, usaha melestarikan sungai dan sumber air ini seharusnya dihayati dengan sebaik mungkin, atau dengan kata lain bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Oleh yang demikian, untuk mengurangkan punca pencemaran air, kita mestilah melakukan aktiviti kita semula air yang tercemar dan memelihara kualiti sumber air permukaan bumi dengan mengambil inisiatif dan satu pendekatan yang benar. Jadi, setakat itu sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih.